Yang Berhormat Puan Siti Zailah binti Muhammad Yusof. Terima kasih Tuan Dipertua. Soalan saya nombor 6. Terima kasih Tuan Dipertua. Dalam usaha untuk mengatasi kenaikan harga barangan semakin tinggi di musim perayaan, kerajaan telah melaksanakan beberapa tindakan. Seperti yang pertama, melaksanakan skim kawalan harga musim perayaan pada musim-musim perayaan utama. Skim tersebut merupakan salah satu kaedah bagi merealisasikan hasrat kerajaan untuk memastikan pengguna memperoleh barang-barang keperluan pada harga yang berpatutan untuk sepanjang masa. Objektif utama skim ini adalah untuk menyekat kenaikan harga yang tidak munasabah bagi menangani aktiviti pencatutan semasa permintaan tinggi di musim perayaan. Skim ini telah dilaksanakan pada perayaan utama masyarakat negara ini, iaitu Hari Raya Puasa, Tahun Baru Cina, Deepavali, Christmas, Pesta Keamatan dan Hari Gawai. Di bawah skim ini, harga maksimum ditentukan di peringkat pengeluaran, pemborongan dan peruncitan untuk barang keperluan musim perayaan terlibat di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan pada tahun 2011. Yang kedua, mengambil tindakan tegas terhadap aduan pengguna mengenai peniaga yang menaikkan harga barangan secara melampau dan sewenang-wenangnya. Yang ketiga, mengadakan pusat jualan seperti pasar tani menjelang perayaan kerana pusat jualan tersebut menawarkan harga yang lebih rendah. Dan seterusnya, menetapkan harga runcit terhadap beberapa barang perlu secara pentadbiran melalui persetujuan di antara pihak industri dan kementerian. Sebarang perubahan harga barangan ini perlu mendapat kebenaran daripada kementerian. Terima kasih. Yang Berhormat Nota Panjang. Ya, terima kasih Tuan Tua. Terima kasih Yang Berhormat. Soalan tambahan saya, kalau kita melihat situasi yang berlaku pada hari ini, bukan sahaja kenaikan harga barang di musim perayaan, malah kita lihat harga barangan dalam negara kita meningkat lebih daripada 50%. Dan kalau kita lihat mutakhir ini, negara kita di antara negara yang tertinggi di dunia dari segi kenaikan harga barang, di sudut purata kenaikan harga barang, yang mana meningkat 2 kali ganda daripada harga purata dunia. Dan ini adalah satu perkara yang sangat menekan rakyat. Jadi di antara punca utama kenapa berlaku kenaikan ialah apabila kerajaan menstrukturkan semula subsidi harga barang. Jadi di sini saya ingin minta penjelasan daripada pihak kementerian, apakah usaha untuk memastikan harga barang yang di pasaran hari ini tidak terus menekan rakyat. Sebab kita tidak mahu alasan yang dibuat sebagaimana yang dinyatakan oleh Menteri Jabatan Menteri, sekiranya subsidi tidak ditarik, negara kita akan bankrupt. Dan yang sekarang ini sekiranya negara kita tidak dikengkang dengan kenaikan harga barang, bukan negara yang bankrupt, rakyat bankrupt lebih awal. Jadi di sini saya ingin penjelasan, apakah kerajaan bercadang untuk menghentikan subsidi kepada sektor korporat seperti IPP yang menelan kos lebih daripada 19 bilion. Sini adalah satu angka cukup besar. Sepatutnya angka ini diberi untuk memberi jaminan supaya harga barang makanan tidak memberi tekanan kepada rakyat, bukan kepada golongan korporat. Minta penjelasan. Terima kasih kepada Yang Berhormat yang telah mengemukakan soalan tambahan. Yang di-Pertua, kita perlu mengakui bahawa pada hari ini trend makanan pada hari ini semakin meningkat. Dan mengikut laporan Majlis Harga Barang Negara, kita mendapati bahawa kenaikan harga pada hari ini, khususnya barang-barang basah ini, dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktornya ialah disebabkan kerana jumlah bekalan, tahap iaitu kesegaran, permintaan dan penawaran, persaingan harga di pasaran, dan juga disebabkan kerana keadaan cuaca sebenarnya. Dan kalau kita lihat pada hari ini, keadaan cuaca dan bencana alam yang berlaku, contohnya di negara jiran kita paling dekat, Thailand,
So takkanlah disebabkan kerana bencana alam kita nak marah pada kerajaan. So ini adalah satu hakikat yang perlu kita terangkan pada rakyat. Jangan pula tiap kali nak mengelirukan rakyat. Tiap kali gunakan mempelekehkan BN barang naik. Itu tak baiklah. Sebab sebab perkara ini kita mesti lihat. Kita perlu lihat bahawa perkara-perkara ini adalah bencana alam. So kalau kita perlu ingat bahawa kita kadang-kadang terpaksa mengimport barang-barang untuk keperluan rakyat kita. Dan kalau kita lihat cili hari ini telah pun meningkat sampai sekilo RM20. So apatah lagi sebagai rakyat, terutamanya di sebelah sana, kita harus galakkanlah pada rakyat untuk lebih menanam. So itu satu caranya kita sebagai pihak pembangkang yang bertanggungjawab, kita sama-samalah kita harus bersama-sama dengan pihak kerajaan. Begitu juga dengan kalau kita lihat ikan hari ini, musim tengkujuh. Musim tengkujuh hari ini kalau kita lihat, takkanlah kita nak paksa partner lain kita menangkap ikan. So kita perlu lihat dari segi aspek pelbagai perspektif. Apa yang penting di sini sebagai kementerian yang bertanggungjawab, kita nak pastikan bahawa bekalannya mencukupi. So itu yang penting. Dan kalau katakanlah kita tak dapat membeli barangan yang segar ini, hari ini kita ada barangan yang telah pun kita sejukkan ataupun disejuk bekukan. So itu satu caranya kita dapat mengurangkan dari segi harga. Tetapi disebabkan kerana rakyat hari ini nakkan barangan segar. So bagi saya, bagi kita di pihak kementerian, penarikan subsidi ini, pensuturan subsidi ini sebenarnya begitu kecil sekali. Impaknya tak banyak. Kenaikan disebabkan pensuturan subsidi yang 5 sen, yang 10 sen, yang 20 sen untuk gula. Sebenarnya 1 kilo tu sebenarnya kalau kita lihat 1 kilo tu kita boleh buat banyak. Itu air dari 1 kilo tu. Oleh itu dalam aspek ini pensuturan subsidi sebenarnya memberi impak yang betul minimal sekali terhadap itu harga. Sekian, terima kasih.